والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير يا كريم أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala kasihi sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesian belas kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi dalam pengajian minggu iaitu pengajian fiqh furu masail. Di samping itu juga kita telah menceritakan dalam setiap minggu kisah-kisah para anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul yang telah kita mulai dengan Nabi Adam AS dan kemudiannya sehingga kepada minggu yang terdahulu, minggu lepas, iaitu cerita tentang Nabi Ishak dan Yaqub. Apabila kita telah mendalami ataupun mengetahui kisah Ishak dan Yaqub, maka kita faham pula bahawa kata ada lagi keturunan daripada Yaqub ni tadi, iaitu turun kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi keturunan kepada Nabi Yaqub ni tadi daripada anak dia yang 12 orang, maka hanya seorang sahaja yang jadi rasul, iaitu Nabi Yusuf. Apabila kita tahu Ishak, apabila dia sakit mata, kesakitan mata dia tadi menyebabkan dia tak dapat memastikan kedua orang anak dia, iaitu Yaqub dan Ishun. Asalnya dua orang ni, Ishun dan Yaqub, dia anak kembar. Lepas tu Yaqub ni dia daripada dia ni lah hasil keturunan dia ni, jadi orang panggil Bani Israel. Jadi setengahnya ada yang kata sebab apa boleh jadi Bani Israel ni tadi, ambil kepada anak dia ada yang nama Yahuza. Kata orang, setengah-setengah orang kata Yahuza ni lah mari keturunan daripada Yahuza ni jadi Yahudi. Padahal dari segi pengajian, orang-orang yang pengajian dalam pengajian yang tinggi-tinggi, maka sebenarnya bukan daripada Yahuza, sabit daripada Yaqub sendiri. Daripada Yaqub ni lah 12 orang ni tadi, anak-anak dia ni orang panggil yang dibangsakan kepada Yahudi. Jadi bila mana kita nampak kata 12 orang anak dia tadi, maka kita faham Yaqub ni pula cerita yang panjang yang Abu susuk minggu lepas, iaitu ambil daripada Israiliyat. Daripada Ishak lahirlah Yaqub dan Yahuza, Yaqub dan Ishun. Maka Ishun dan Yaqub ni Abu cerita minggu lepas, iaitu dia kelahi. Budak-budak dia kelahi. Tapi kalau ambil daripada kisah Israiliyat, bahawa kata Nabi Yaqub ni tadi, Nabi Ishak ni tadi nakkan makanan, sebab dia mata dia orang panggil apa ni, rabun yang teruk, maka dia tak dapat untuk bekerja buat. Maka dia asalnya dia panggil anak dia Ish dan juga Ishun dan juga Yaqub mari kepada dia. Maka dia panggil mula-mula sekali Ishun. Dia panggil Ishun supaya Ishun carikanlah binatang, sembelih binatang, lepas tu buat masakan dan dia nak makan. Maka Ishun pun bila dapat tahu lagu tu selalulah pergi sebab perintah daripada ayah. Maka isteri dia Ishak ni panggil anak dia Ishun, lepas tu suruh carikan binatang sembelih, lepas tu beri makan dan dia nak tolong doa. Dia nak tolong doa kepada siapa ni tadi, Ishun. Maka Ishak suruh Yaqub pergi
supaya cari binatang supaya bagi kepada ayah dia juga untuk dapat makan. Tapi dia tak pergi buru dak, tapi dia pergi belakang rumah pasal dia ada piara juga. Anak kambing, piara lembu. Jadi ada binatang-binatang yang boleh disembelih, dibuatkan korban untuk ayah dia tadi tu. Maka dengan bangat Yakub bawa mari ayah dia tadi, yang mana kata dengan perasaan sebentar tadi tu peliklah. Tadi dia suruh Insyun suruh Insyun cari makanan, tapi mari sebentar. Jadi bila kata dia mari sebentar, dia bawa mari makanan tu tadi, mak dia mak kepada Yakub ni tadi maka telah suruh Yakub pakai pakaian, dan juga bila pakai pakaian lepas tu lindung pakaian dia, sebab Insyun ni tadi bulu roma dia tu dia bulu dia banyak, maka takut kepada Ishak pergi tubuh, tahu ni bukannya Insyun ni Yakub, pasal Yakub bulu tak ada, kurang bulu. Maka bila kata Ishak pergi kepada Yakub, tapi suara Yakub, tapi badan ni berlindung. Bulu jangan ada boleh pergi bulu. Maka Ishak kata suara supaya Yakub, ngana tubuh ni nampak tak apalah supaya Insyun. Maka bila bagi makan, Yakub pun minta doa kepada Allah, kepada ayah dia supaya doa. Maka Ishak pun doa supaya dapat keberkatan, rezeki yang melimpah dan keturunan yang banyak. Maka bila kata gitu, Yakub pun tubik. Bila Yakub tubik, siapa mari? Insyun mari nak bawa makanan tu bagi. Ishak kata bawa mari dah. Tadi mu mari dah, mari pula. Mari pula dah. Insyun kata bukan, tak ada mari lagi ni, baru mari. Apa tadi biar. Insyun kata siap. Ni rekan Yakub ni. Yakub buat perkara tak boleh ni. Situ ceritanya. Bahawa kata Yakub ni tadi, bila kata Insyun tahu, mak dia tadi, maka suruh kepada Yakub, mu lari dah sini. Kalau tak, mu binasa. Insyun ni dia Abai ni takut jadi berkelahi sampai kepada bunuh pula, mu tubik dah. Tu yang Yakub pergi sampai tidur satu tempat, pergi pula sampai tempat pak saudara dia kahwinlah dengan Lia ni tadi, Lia dan Rahel jadi isteri kepada Yakub. Jadi kepada keturunan Yakub ni tadi, anak dia kepada Lia, Rubaib, Yahuza, Lawi, Sam'un, Zabulu, ya Sakir. Tu anak kepada Lia. Lepas tu anak kepada Khadir kepada Lia, Jan, Ashir. 2 orang. 6, 7, 8. Lepas tu Rahel dia ada anak iaitu Yusuf dan Bunyami. Jadi 10. Lepas tu Khadir kepada Rahel ni tadi jadi isteri kepada Yakub juga 2 orang iaitu Dan dan Naftali. Jadi semua sekali 12 orang. Tapi yang Allah SWT pilih iaitu seorang saja, iaitu Yusuf alaihissalam. Jadi bila mana kata Yusuf alaihissalam dia lahir daripada perut Rahel, maka bila kata Rahel ada Yusuf, kemudian Rahel beranak pula iaitu Bunyami, Rahel mati. Rahel mati. Bila kata Rahel mati, siapa kena piara semua anak ni? Iaitu Yakub. Bila kata Yakub ni kena piara anak semua sekali, pastilah anak yang terhalus ataupun yang terkecil sekali yang lebih dia kasihi. Apatah lagi anak yang 2 orang ni tadi iaitu Yusuf dan Bunyami, anak kepada isteri yang dia kasih sekali. Lia tu tadi, kakak tu tadi, dia tak ada nak sangat. Tapi pasal Ishak ni, pasal pak saudara dia tadi kahwin kan, kena kahwin dengan kak dulu. Pasal adat tempat dia tak boleh kahwin adik, kena kahwin kakak dulu. Maka dia kahwin dengan terpaksa, pasal dia nakkan Rahel ni tadi 7 tahun. Lepas 7 tahun barulah dia kahwin dengan
rohil pula kepada adik. Zaman dulu tak ada masalah. Dia pasal syariat dia, boleh kahwin adik beradik. Tapi kena kahwin kakak dulu, lepas tu baru kahwin adik. Adapun kita mazhab Syafi'i, dia tak boleh. Melainkan iaitu bila orang panggil salin tikar. Bahasa kita salin tikar. Makna kita kahwin dengan kakak, lepas tu kakak ni kita ceraikan ataupun dia mati, baru kita boleh kahwin dengan adik. Tak kira lah kita kahwin adik dulu ke kakak dulu ke, dengan syarat kena pecek atas wajah mati ataupun atas wajah cerai. Lepas tu kita boleh ambil adik ataupun kakak tadi tu, supaya di kampung kita ni ada dah, semua tahu dah. Jadi mana kata bila kata rohil mati, Yakub kena piara anak 12 orang. Jadi bila kata nak 12 orang, kita faham dah dulu, iaitu rohil ni dia yang terhujung sekali. Bila kata Lia beranak dah ni orang, lepas tu dia bagi rohil bagi khodai dia beranak 2 orang pula. Jadi apa orang panggil 8 orang. Lepas tu barulah rohil beranak. Rohil beranak. Jadi rohil beranak ni tadi orang panggil belakang. Jadi anak-anak yang lain semua dah tua, dah besar panjang dah. 2 orang ni lah halus. Maka Yakub terpaksa pelihara 2 orang ni dengan elok lah. Yang lain dah besar dah. Bila kata gitu, besarnya yang 12 orang ni, maka Allah SWT telah bagi ilham kepada Yusuf ni tadi. Bukan wahyu lagi sebab dia kecil lagi, tapi Allah Ta'ala bagi ilham dulu, ketandaan bahawa Yusuf ni dilantik oleh Allah Ta'ala jadi Rasul. Yakub tahu dah, tok dia iaitu Ishak tahu dah. Dah Abu cerita dulu, Ibrahim dia dengan Ishak, dia dengan Yakub. Tapi kepada Yusuf dia tak ada. Jumpa dengan Nabi Adam AS, Adam dia dengan Idris, dia dengan Nuh. Tapi yang belakang tu dia tak ada dah. Dia 2 orang anak dan cucu dia ada. Jumpa sini juga Ibrahim, dia tengok, sempat tengok Ishak, sempat tengok Yakub. Tapi Yusuf dia tak sempat nak tengok. Sebab tu orang panggil cicit, jauh dah. Sebab Ibrahim umur dia pun 130 tahun. Panjang dia, maka dia dapat tengoklah cicit dia ni tadi. Apa cocok dia ni, orang panggil Yusuf, dia tak ada nak tengok. Jadi bila mana kata Yakub pelihara Yusuf ni tadi, kata Yusuf ni dapat orang panggil tanda-tanda kenabian, kerasulan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, surah Makkiyah, yang mana surah ni Allah Ta'ala turunkan untuk Nabi SAW. Apabila orang Yahudi tanya kepada Nabi SAW tentang cerita tentang Yusuf, bagaimanakah cerita tentang Yusuf, maka Nabi SAW mula-mula nak jawab tak boleh. Sebab Nabi SAW belakang, lahir di belakang, keturunan kepada Ismail sana tu, daripada Ismail sana tu. Bila kata jauh keturunan, maka nak cerita tentang Yusuf ni tadi, bakar mari daripada Israel, panjang lebarnya cerita, tak tahu Tapi Allah SWT turunkan wahyu kepada Nabi SAW untuk menjawab bagaimana pertanyaan orang Yahudi. Sebab Allah SWT dia tak nyanya kepada Nabi SAW. Dan banyak-banyak kisah Nabi SAW apabila ditanya orang Yahudi, Nabi SAW boleh jawab. Sehingga kan waktu Sirah Mi'raj sendiri pun Nabi SAW boleh jawab dengan orang-orang kafir Quraisy tanya, Abu Lahab sendiri, Abu Jahal sendiri, dan orang-orang lain pembesar-pembesar tanya, mugi kepada Baitul Muqaddis, cerita kepada kami bagaimana masjid Baitul Muqaddis. Mula Nabi tak boleh, tapi Allah Ta'ala gambarkan, hafalkan kepada Nabi SAW sampai boleh lihat tiang, bangunan, kubah, dinding dan sebagainya. Nabi SAW boleh cerita, barulah puak-puak tu percaya. Walaupun percaya, masih tak beriman. Begitu juga dalam cerita bagaimana Nabi SAW ditanya orang Yahudi tentang Yusuf ni tadi, maka Allah SWT telah bagi tahu cerita melalui surah Yusuf ni tadi. Di antaranya yang kita dapat faham daripada surah Yusuf, panjang lebar 111 ayat Allah SWT cerita tentang Yusuf saja. Jadi dalam cerita tentang Nabi Yusuf ni tadi bermula daripada mimpi Yusuf. Mimpi Yusuf pertamanya waktu dia kecil lagi. Lepas tu yang keduanya iaitu dia bermimpi, dia dapat tadbir mimpi kepada 2 orang yang masuk dalam penjara bersama dengan dia setelah dia difitnah oleh
Zulaikha yang mana nakkan dia, nanti kita cerita tadi dah. Lepas tu yang ketiganya mimpi juga, mimpi raja. Raja bermimpi sehingga kan raja nakkan supaya dia mentakwilkan mimpi. Maka Nabi Yusuf telah mentakwilkan mimpi. Riwayat kata raja ni nama dia Royin bin Walid. Royin bin Malik bin Walid. Jadi cerita mana kata raja sebenarnya dia ni telah jadikan hamba ataupun budak kepada Aziz. Bagaimana ceritanya? Jadi panjang lebarnya Abu nak baca sikit. Jadi cerita Yusuf ni dia kita nak ambil daripada Israiliyat ada juga, tapi kita ambil dari yang nyatanya, iaitu daripada Al-Quran sendiri, dari surah Yusuf. Jadi ceritanya segini, kita baca sikit tafsir daripada surah Yusuf. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra huruf muqata'ah, iaitu huruf yang terpisah, alif dan lam dan ra. Allah Ta'ala saja yang mengetahui apakah hakikat daripada alif lam ra. Seperti juga dengan Yasin, Toha, Kaf Ya Ain Sad, itu semua itu orang panggil huruf muqata'ah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini, iaitu Al-Quran, yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu yakni menggunakan akal untuk memahaminya. Kita faham dulu bahawa kata Quran ni tadi dengan bahasa Arab. Arab ni tadi mari daripada bako, koton. Kita ambil daripada zaman Nabi Nuh dulu, kalau ingat-ingat. Sebab itu kalau tak ingat, tengok dalam page dia ada cerita dah, Abu ulang semula. Jadi mana kata daripada Bani Qatan mari pecah jadi Arabah. Lepas tu Arabah ni mati, tak ada dah. Ad dan Samud mati dah. Yang ada iaitu Aribah, baka pada puak ni juga, tapi dah jadi kepada keturunan orang panggil Arab. Selepas daripada situ campur orang Arab Aribah ni tadi campur jadilah Musta'ribah. Jadi orang panggil Yusuf ni tadi dah dicampur, keturunan dia telah tercampur. Begitu juga kepada keturunan Ismail. Sebab itu orang kata Nabi SAW ni tadi, adakah dia Arab original yang dipanggil sebagai Al-Aribah? Banyak mufassir kata dia dak. Dia ni orang panggil Musta'ribah, iaitu percampuran daripada Arab kepada bangsa-bangsa lain, tetapi bahasa dia iaitu bahasa Quraisy. Bahasa dia bahasa Quraisy. Jadi asalnya pada bahasa ni tadi, setengah ulama juga kata asal daripada Adel sampai kepada Nabi SAW ni orang panggil Arab juga, tapi Arab yang telah bercampur. Sebab itu dalam Nabi Ismail Abu Wayak dulu, apabila dia duduk di Zamzam, di air Zamzam bersama dengan mak dia Hajar, maka marilah orang panggil musafir, pedagang daripada Yaman mari, orang panggil baka Jarhum, maka dia telah mari kepada Ismail dan Hajar yang ada di Zamzam, minum air situ. Maka mereka telah menetap situ, dan juga Ismail telah belajar dengan baka Jarhum ni tadi bahasa asal bagi Arab. Maka pada keturunan tu Ismail turun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa tu dari segi masalah khilaf ulama. Jadi bila mana kata Allah SWT nak bagi faham pada puak-puak Arab ketika tu, iaitu Yahudi pun boleh bahasa Arab, orang Arab sendiri pun, Quraisy pun dalam bahasa Arab juga, nak bagi faham cerita mu duk tanya bagaimana tentang Yusuf ni. Allah SWT sendiri ya, tak kena rujuk kepada kisah Israiliyat, tapi rujuk pada Quran sendiri ada nyatanya. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasasa bima auhayna ilaika hadzal Quran wa in kunta min qabli la minal ghafilin. Kami ceritakan kepada kamu, hei Muhammad. Tu Nabi cerita, Allah Ta'ala ceritakan kepada Muhammad apabila ditanya oleh orang Yahudi, seindah-indah cerita, indah-indah cerita, iaitu cerita yang komplit, cukup, tak ada wasangka lagi, tak ada mu nak tanya dah. Bila
dengar cerita daripada Allah Ta'ala sendiri tentang Yusuf ni tadi, kisah dia, mu tak ada nak kena bertanya lagi gapo-gapo dah. Nah, pandai dengan cerita ni. Dengan jalan kami wahyukan kepadamu Muhammad, iaitu Al-Quran. Padahal sebenarnya engkau belum didatangi wahyu. Nah, sebelum ni mu tak ada, tapi ni baru aku hantarkan, aku sampaikan wahyu cerita tentang Yusuf. Adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. Tak ada orang yang tahu ni, tapi aku nak cerita. Lepas daripada Yusuf ni tadi, waktu dia ni tadi, cerita dia hilang. Cerita hilang sampai orang-orang semua tak tahu. Sampai kisahnya bahawa kata Nabi Musa. Nabi Musa dia apa? Kita tahu kata Nabi Musa ni dia apabila diambat oleh Firaun, maka dia telah pergi lari dengan Bani Israel saat ni lah, Bani Israel keturunan Nabi Yakub ni tadi. Akhirnya bila mendarat, lepas daripada masuk laut, mendarat sesat di padang teh. Asalnya padang teh ni orang panggil padang pasir, bukan padang ada pohon teh. Tapi padang pasir. Gi kok tu tak boleh. Tak ada temu ujung patah kelik, gi kok nu pula, patah kelik pula selama 40 tahun. Itulah Allah Taala turunkan manna wa salwa jadi makanan. Panjang itu nanti cerita tentang Nabi Musa pula dari belakang. Tapi bila mana kata situ, bila nak boleh tubik pada sini? Pada padang teh ni tadi. Tu ceritanya apabila seorang mari, orang tua Tino, dia kata kita ni sesat 40 tahun dah, dok makan mana salwa lama dah. Lepas tu nak tubik bekno ni. Musa kata, maka ada orang tua ni tahu, orang tua Tino ni kata, orang tua perempuan ni bagi tahu kata ada jalannya. Kerana apa? Kerana telah bersumpah dah 12 orang ni tadi, keturunan ni tadi, bila mari daripada Palestin, keturunan dia mari kepada pada Mesir ni tadi, dia telah janji kalau kita nak tubik, kena tubik semua kali. Nak tubik daripada Mesir, kena tubik semua sekali. Maka bila mana Musa ni tadi dengan Bani Israel kan, Musa dengan Bani Israel nak tubik daripada Mesir, lari daripada Mesir pasal Firaun, lari daripada Mesir, tapi beradu di padang teh, padang pasir ni tadi, lekat sini nak pergi tubik tak boleh. Sebab apa? Sebab adanya kubur Nabi Yusuf di situ. Jadi kena cari kubur Nabi Yusuf. Itu panjangnya cerita, sehingga kan akhirnya dia menggali kubur Nabi Yusuf, ambil Nabi Yusuf, bawa pergi. Bawa pergi, baru pula boleh tubik kepada tempat lain. Kalau tak ada lekat situ, padang teh tu. Itu cerita dia. Nanti kita akan cerita dalam cerita Nabi Musa. Panjang Jadi bila mana kata Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kisah Nabi Yusuf kepada Nabi SAW, kerana pertanyaan orang Yahudi. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat sujud kepada aku. Orang panggil apa tu? Isyarat, ilham Allah Ta'ala bagi. Lepas tu Yakub ni lagu mana? Yakub qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Bapa dia iaitu Yakub kata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Kenapa dia royak lagu tu? Pasal Yakub dia rasul. Yakub dia nabi lagi rasul. Dia tahu. Supaya orang, kalau kita radap, orang panggil radap wali. Orang wali tinggi dia akan kenal wali rendah. Orang wali tinggi dia akan kenal wali rendah. Itu kita wali. Ataupun kita kata tok guru dengan tok guru kecil. Tok guru besar dan tok guru kecil. Bila tok guru kecil mari, tok guru kecil kecek berapa. Tok guru besar dia tahu dah ilmu dia ni tahu mana. Pandai mu kecek dia tahu dah. Ataupun pakaian tu boleh tipu lagi, tapi kecek. Bila kecek tahu dah. Dia ni tahu ni ilmu dia.
Tu orang panggil dari segi alim dengan alim. Kalau orang wali Allah, orang rada wali besar, dia akan kenal wali kecil, wali halus. Begitu juga rasul, dia akan kenal siapa yang akan jadi rasul, rasul kecil daripada dia. Orang panggil Yakub ni, dia awal jadi rasul, jadi nabi, dia akan pastilah kenal siapa yang akan jadi rasul selepas daripada dia. Maka Yakub kata, mu jangan royaklah weh anakku kepada kakak-kakakmu. Mana? 11 orang lagi, 10 orang lagi. Pasal yang bawah ni Bunyamin adik dia. Jangan royak kepada kakakmu, iaitu 10 orang tu, jangan royak. Aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadap kamu. Mungkin kamu akan dibunuh, kamu akan dinyanyuk. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Walaupun Yakub kata abai-abaimu ni tadi nanti buat nyanyuk kamu, tapi Yakub royak kata juga syaitan. Sebab itu kita faham perbuatan jahat ni mari daripada syaitan. Syaitan lah yang menghasut orang supaya buat jahat. Masuk dalam hati manusia supaya manusia buat jahat. Halo hai sini baru sikit je ceritanya. Cerita. Wa kadzalika yastabika rabbuk wa yuallimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Allah Ta'ala kata, dan demikian lagi lah caranya Tuhan kamu memelihara dan akan mengajar kepadamu tentang takbir mimpi. Jadi Allah SWT cerita bahawa kata Yusuf ni tadi akan dapat ilmu takwil mimpi. Bila kata takwil mimpi, bukan sembarang orang boleh takwil mimpi. Kenalah orang yang soleh-soleh. Kalau kita mimpi, nak tahu kata mimpi kita ni mimpi sebenar lagu mana? Iaitu bila kita tidur. Kalaulah kita ni disyariatkan, memang kita disyariatkan supaya sebelum tidur ambillah air semayang. Kalaulah kita tak ada ambil air semayang sekalipun, tapi orang panggil kita punya tidur tadi dalam keadaan bersih, kita bersih, tak ada buat benda karut, lepas berzina ke, lepas minum arak ke, tak ada. Tapi bila mana kita bersih, contoh kata kelakuan kita bersih, maka kita tidur, dalam tidur tu kita mengigar mimpi, maka dalam mimpi tadi tu kita terkejut, bangun. Maka mimpi kita tu ada bagi kesan pada diri kita. Maka kita kena buat lagu mana? Cari orang soleh, kita khabarkan kepada dia supaya dia mentakwilkan. Kerana setiap orang soleh ni dia kena mengaji, kena ada ilmu. Dan bila orang mengaji ilmu ni tadi, tengoklah dulu ilmu dia tahu mana. Kalau dia ni orang panggil tok guru, baba, ustaz, dia mestilah belajar kitab tadbir mimpi. Kitab tadbir mimpi ada. Ulama-ulama yang terdahulu telah buat banyak kisah kitab-kitab untuk tadbir mimpi. Dan setiap orang alim dia mesti mengaji. Kalau kata laut, apa dia makna laut? Iaitu ilmu. Dia ada makna dia. Bukan makna kata laut lah. Kalau binatang buah, bermakna kata barang bahaya. Kalau ular, ada makna dua. Satunya iaitu perempuan. Kena ketik ular. Nak bini seorang lagi lah tu. Tapi yang orang panggil adalah cerita-cerita nak mari ketik ular tu lagu mana. Jadi ada cerita-cerita yang dikisahkan oleh ulama dalam kitab tadbir mimpi. Bagi orang-orang soleh, dia kena tahu benda tu. Jangan kita kata, dia ni orang soleh, nampak warak, duk dia, tadbir mimpi, tak tahu kat mana, malah tadbir lah. Jadi kita nak tak suruh orang tadbir pun, kena tengok jugalah orang tu. Jadi Yusuf ni tadi dia ada ilmu tadbir mimpi, yang mana dengan tadbir mimpi inilah Yusuf dipanggil sebagai dapat apa? Mukjizat tadbir mimpi. Kemuliaan Yusuf iaitu tadbir mimpi. Kemudian katanya kita panjang lebar, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Yusuf ni tadi akan dapat musibah dengan asbab daripada mimpi dia. Riwayat kata adik dia Bunyamin ni sebab sekali dengan Yusuf.
Dia duduk sekali dengan Yusuf semua. Dia adik-beradik haluh ni duduk sekali dengan Yusuf duduk main. Tapi dia bila dia ringga, dia mari royak ke ayah dia, Yakub. Yakub ni, wahai ayah, aku malam mengiga. Lepas tu ngiga, dia Bunyamin duduk ada ni. Kakak dia lain duk main. Dia buat kerja, gali air telaga, piara kambing, piara lembu ni. Tu dah besar-besar. Tak apalah dia dua orang halu-halu ni. Duk sekali lah. Bila kata gitu, Bunyamin ni jenis besar jugalah, dah reti lah. Ketika tu Yusuf besar juga dah. Setengah kata sampai belasan tahun dah. Sebab tu dia nak kena lari masuk dalam telaga tu, umur dia dalam 13-14 tahun. Lepas tu bila kata Bunyamin ni reti 6, 7, 8 tahun, reti dengar Yusuf kecek dengan ayah ni. Maka Yusuf, Bunyamin ni tadi dengar cerita Bunyamin pun tak tahu kata abai-abai dia karut belakang ni kan kianat deki dengan setan mari masuklah hati beci. Sebab nampak Yakub dia kasih pada dua orang ni. Kenapa kasih dua orang ni? Pasal dua orang ni anak kepada Rohel. Rohel hak mula-mula dia kena pak saudara dia nak kahwin, dia nampak Rohel dulu jangok, sedap kelih, cinta. Hak ni Lia. Lepas tu Lia ada kodai bagi dia tak ada nak lagi, tapi kahwin lah, boleh anak belana. Tapi dia ni seorang bagi kasih. Macam kita lah, contoh kata bagi orang yang anak bini dua lah, bini dua, bini tiga, bini empat, dia ada seorang hak dia kasihnya. Nak susu tak boleh benda ni. Supaya juga kita ada anak. Maka anak kita ni banyak-banyak anak ni, maka kita ada yang kasih. Sebab tu dalam cerita Nabi Yusuf ni, cerita bagaimana kita sebagai ayah dengan terhadap anak-anak kita. Kita sebagai ayah terhadap bini-bini kita. Kalau bini banyak orang, mana kata bagaimana kita nak mentadbir. Lagi belakang ni tadi kita akan cerita insya-Allah minggu depan. Kita hubung. Wallahu a'lam.